Sebentar lagi kita akan melihat satu paparan video yang saya kira cukup penting sebenarnya. Tetapi ada juga pengumuman yang dibuat oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia bahawa disebabkan oleh PKP disebabkan oleh total lockdown yang sedang kita alami sekarang ini. Apakah Lembaga Hasil Dalam Negeri ada memberikan sedikit kelonggaran kepada pembayar-pembayar cukai ketika ini, Tuan? Terima kasih Tuan. Maknanya dia di antara kelonggaran yang diberi oleh pembayar cukai, maknanya kepada pembayar cukai dalam tempoh, terutamanya dalam tempoh PKP fasa 3.0 ini, ya, seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada program pemerkasaan PLAS, iaitu yang pertamanya ialah pembayar cukai boleh membuat rayuan ataupun penangguhan terhadap baki cukai yang masih lagi belum dibayar, iaitu boleh membuat penangguhan ataupun penjadualan semula bagi baki cukai yang masih belum lagi dibayar. Yang kedua, pembayar cukai juga boleh membuat rayuan untuk terhadap pengenaan penalti yang telah dikenakan oleh lembaga hasil bagi mereka yang belum menjelaskan sepenuhnya lagi. Dan yang ketiga, pihak lembaga hasil juga terutamanya bagi orang nyata cukai pendapatan bagi kategori perniagaan telah dilanjutkan sehingga 31 bulan. Ini di antara kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri dan juga pemerkasaan PLAS yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini. Okey. Baik, Tuan Cik Sukri, menarik jugalah daripada apa yang Tuan sebut itu. Tetapi barangkali penting jugalah untuk mendapat gambaran yang lebih jelas tentang apa yang sedang kita bincangkan ini. Jadi apa kata kita ajak terlebih dahulu penonton-penonton kita untuk menonton paparan video yang telah pun disediakan oleh pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Kita saksikan sekarang. Baiklah, tahniah semua kerana berjaya mencapai matlamat bisnes masing-masing tahun ini walaupun dalam situasi pandemik. Sebelum kita bersurai, ada apa-apa soalan? Dulu kalau ikutkan saya belum lagi layak untuk bayar cukai. Tapi sekarang ni, alhamdulillah dah lebih pada layak rasanya. Ni saya nak tanya, macam mana nak mula? Ada ke nak isi borang ke apa ke? Tak payah isi borang, buat online je. Mari Kak Noh ajar macam mana nak buat. Tengok skrin masing-masing ya. Mula-mula, kena ada nombor cukai pendapatan. Untuk daftar, pergi ke mytax.hasil.gov.my. Klik perkhidmatan Easy Hasil, tekan e-daftar, kemudian tekan daftar individu dan tekan isi borang permohonan. Langkah kedua adalah untuk mendapatkan nombor PIN. Pergi ke www.hasil.gov.my, klik hubungi kami, tekan maklum balas pelanggan, tekan permohonan, klik permohonan nombor PIN e-filing, isi borang permohonan dan muat naik lampiran yang berkaitan. Dalam tempoh 3 hari bekerja, PIN 16 digit akan di-email kepada kita. Baik, bila dah dapat tu, kita kena wujudkan kata laluan e-filing. Bagaimana? Pergi ke mytax.hasil.gov.my, login kali pertama dan masukkan 16 digit nombor PIN tadi serta nombor kad pengenalan. Kemudian, hantar dan tekan wujudkan kata laluan. Sekarang dah boleh guna e-filing. Kena pastikan kita pilih jenis borang dan tahun taksiran yang betul tau. Dan selain melaporkan pendapatan kita untuk tujuan cukai, jangan lupa untuk tutup pelepasan-pelepasan yang dibenarkan bagi tahun 2020. Jangan lupa simpan rekod pembelanjaan yang dituntut sebagai pelepasan cukai tu ya. Baik, sekarang semua tahu nak ke mana lepas ni? Jom pergi hasil. Okey, menarik dan jelas sebenarnya paparan video yang kami paparkan yang disediakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Jadi tahniah kepada LHDNM sebenarnya dengan video itu. Tapi sebelum kami teruskan lagi perbincangan kita bersama dengan Cik Muhammad Sukri Cik Husin, iaitu pengarah Jabatan Pemahatuan Cukai di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Apa kata kalau kita berehat dulu buat seketika? Kita rehat dulu.
Win-win. All wins. Alhamdulillah, tak ada apa-apa kesan sampingan yang telah saya alami. Malah rasa tubuh badan saya masih macam sihat. Tidak ada rasa apa-apa yang tidak diingini. Dan saya harap pada semua rakyat Malaysia agar dapat mendaftar dengan kempen pendaftaran vaksin COVID-19 ini. Baiklah, kami berterima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini dan kita masih lagi bercakap tentang topik yang cukup penting sebenarnya, iaitu solidariti sayangi Malaysia, lapor cukai dengan betul, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu yang cukup istimewa, itu yang berbahagia Cik Muhammad Sukri Cik Husin yang merupakan pengarah Jabatan Pematuhan Cukai di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia ataupun LHDNM. Baik, sesuatu juga yang mungkin perlu diberitahu sebenarnya Cik Sukri ialah tentang terdapat jumlah minimum pendapatan bagi perniagaan untuk mendaftar nombor cukai pendapatan. Berapa jumlah minimum yang dicatatkan? Sebenarnya tuan, tidak ada pendapatan minimum yang ditetapkan bagi perniagaan untuk mendaftar nombor cukai pendapatan. Okey. Apabila anda semua menjalankan perniagaan sama ada secara berdaftar ataupun tidak, anda perlu mendaftar nombor cukai pendapatan dan melaporkan pendapatan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Manakala pendapatan perniagaan dia berbeza dengan pendapatan penggajian, di mana individu yang mempunyai pendapatan penggajian tahunan yang melebihi RM30,333 selepas potongan KWSP perlu mendaftar fail cukai pendapatan. Okey, tuan. Dan saya ingatkan, tuan. Silakan tuan. Kepada individu yang menjalankan aktiviti perniagaan, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia menasihatkan untuk anda semua mendapatkan nombor cukai pendapatan dan seterusnya melapor pendapatan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia walaupun tahun tersebut anda semua mengalami kerugian di dalam sesuatu perniagaan. Di mana apabila kita merujuk kepada Akta Cukai Pendapatan, di sinilah tuan terdapat beberapa kekeliruan dan juga persepsi orang awam bahawa apabila seseorang mendaftar dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri, iaitu apabila memperolehi nombor cukai pendapatan, mereka menganggap bahawa mereka akan terus dikenakan cukai. Sebenarnya tanggapan ataupun persepsi itu adalah tidak benar. Sebab sesuatu cukai yang dikenakan kepada sesuatu perniagaan bergantung kepada keuntungan persis sesuatu perniagaan dan selepas dilaraskan dengan beberapa perbelanjaan yang tidak dibenarkan. Itulah maknanya dia. Saya mengingatkan juga berkongsi dengan pembayar cukai di luar dan juga orang awam yang masih lagi belum mempunyai nombor cukai pendapatan, tidak semestinya apabila tuan telah berdaftar dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri terus tertakluk kepada cukai. Dia berdasarkan kepada pendapatan. Kalau perniagaan berdasarkan kepada keuntungan sesuatu perniagaan. Kalau kita melihat kepada situasi ekonomi semasa lah, barangkali ini pun sesuatu yang menarik jugalah untuk kita kongsikan bersama dengan Cik Sukri sebenarnya. Apakah tuan melihat bahawa mungkin dari segi kutipan cukai pendapatan disebabkan oleh PKP total lockdown ini mungkin akan menurun sedikit daripada apa yang dijangkakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri sebelum ini? Maknanya dia kalau kita mengikut kita punya rekod sehingga sekarang, maknanya dia sebenarnya ekonomi kita ni diimbangi oleh industri-industri yang tidak terjejas. Maknanya kutipan
diimbangi sepertinya industri yang tidak terjejas seperti terdapat juga industri glove dan sebagainya, dia diimbangi. Tapi lembaga hasil tidak nafikan bahawa ada juga industri yang terjejas, tetapi sehingga kita dapat diimbangi dengan industri yang tidak terjejas. Bila Tuan sebut tentang soal ini, Tuan, timbul juga tentang apa yang disebut sebagai ekonomi bayangan yang digunakan sebagai alasan untuk mengurangkan ataupun lari daripada membayar cukai dan sebagainya. Kenapa kita perlu memerangi apa yang disebut sebagai ekonomi bayangan ini sebenarnya, Tuan? Terima kasih, Tuan. Inilah soalan yang ditunggu-tunggu oleh saya sebenarnya. Di antara topik hangat yang diperbincangkan di mana-mana, sama ada di peringkat forum dunia ataupun forum tempatan. Sebenarnya apabila kita bercakap berkenaan dengan ekonomi bayangan, maknanya dia ekonomi bayangan ni terbahagi kepada dua. Sama ada aktiviti tersebut secara berdaftar ataupun secara tidak berdaftar. Maksud saya yang berdaftar ni maknanya dia perniagaan tersebut berdaftar dengan pihak berkuasa tempatan, SSM dan sebagainya. Tetapi mereka tidak melaporkan pendapatan kepada lembaga hasil dalam negeri walaupun pendapatan mereka tertakluk kepada cukai pendapatan. Yang kedua adalah aktiviti yang tidak mematuhi undang-undang seperti aktiviti pemerdagangan manusia, perjudian, pengedaran dadah, aktiviti kelab alam dan sebagainya. Sebab di dalam Akta Cukai Pendapatan ini sama ada sesuatu aktiviti tersebut secara sah di segi undang-undang ataupun tidak sah di segi undang-undang. Kedua-dua aktiviti tersebut masih lagi tertakluk kepada cukai pendapatan sekiranya pendapatan yang diperolehi mereka tersebut berada di dalam ruang kadar cukai yang sepatutnya dikenakan. Tapi bila Tuan sebut tentang ekonomi bayangan ni, Tuan, kita juga nak tahu how serious is actually, Tuan. Apakah jumlah mereka yang cuba lari daripada membayar cukai ini masih lagi tinggi sebenarnya, Tuan, di negara kita ini? Ya, Tuan, kalau mengikut laporan kepada World Bank bahawa ratusan ekonomi bayangan di Malaysia ni lebih kurang 21% daripada keluaran dalam negara kasar. Makna dia kalau kita tidak membendung perkara ini dengan serius, ibarat pepatah mengatakan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Jadi kalau kita membiarkan perkara ini berterusan, lama-lama dia akan menjejaskan sumber pendapatan negara, di mana akan tutupnya perbezaan di antara cukai yang sepatutnya dikutip dengan cukai yang dikutip. Dia akan wujud perbezaan. Sepatutnya kita kutip contoh dia 10 bilion, tetapi disebabkan oleh kiranya pihak kerajaan tidak menangani dengan serius ekonomi bayangan ini, kemungkinan kita hanya dapat mengutip 5 bilion saja. Itulah. Dan juga, Tuan, apabila kita bercakap dengan berkaitan dengan ekonomi bayangan ini, dia boleh bahagikan kepada 4 kategori. Walaupun kegiatan mereka tersebut sah di sisi undang-undang ataupun tidak sah di sisi undang-undang. Yang pertama, mereka yang tidak berdaftar dengan lembaga hasil dalam negeri. Sesuatu. Yang kedua, silakan, Tuan. Yang kedua, tidak melaporkan pendapatan. Dia tidak berdaftar dan tidak melaporkan pendapatan kepada lembaga hasil dalam negeri. Yang ketiga, melaporkan pendapatan kurang dari sepatutnya. Dan yang akhir sekali, menutup pelepasan ataupun perbelanjaan yang berlebihan yang tidak sepatutnya atau tidak mengikut peruntukan di bawah Akta Cukai Pendapatan. Sesuatu yang penting juga diketahui, apakah masih ramai di luar sana, Tuan, yang mengelak cukai secara sengaja ataupun mungkin secara tidak sengaja, Tuan? Maknanya dia dari pengalaman yang saya sebenarnya telah berada di lembaga hasil ini kurang lebih 30 tahun. Masih ada lagi segelintir masyarakat di Malaysia ni yang masih lagi orang kata liat untuk membayar cukai. Yang tu kita tidak dapat nafikan. Dan perkara ini adalah menjadi satu
perkara yang biasa di masalah global perkara ini, iaitu di mana-mana negara pun terdapat juga segelintir pembayar-pembayar cukai yang tidak bertanggungjawab. Tetapi dengan kaedah-kaedah yang digunakan pakai oleh pentadbir-pentadbir cukai, terutamanya di Malaysia ini, kita menggunakan dari sudut teknologi, maknanya dia lambat laun. Mereka yang berada di luar jaring ataupun yang cuba mengelak cukai lambat laun, mereka juga akan ditangkap. Itu sajalah peringatan saya. Baik Tuan, ini pun satu soalan yang ramai suruh saya bertanya kepada Tuan lah. Bila kita sebut tentang lembaga hasil dalam negeri ini, kadang-kadang ianya memberi ketakutan sebenarnya kepada orang ramai, terutamanya pembayar-pembayar cukai. Tetapi sesuatu yang penting dan menarik sebenarnya, saya difahamkan bahawa lembaga hasil dalam negeri juga telah mengubah cara mereka, pendekatan mereka lebih kepada apa yang disebut sebagai mesra pelanggan sebenarnya. Apakah ini sebenarnya yang mungkin memberikan kelebihan kepada lembaga hasil dalam negeri dan juga untuk menarik lebih ramai lagi mereka yang mungkin ingin mengetahui lebih mendalam tentang membayar cukai ini untuk datang ke lembaga hasil dalam negeri sebenarnya, Tuan? Okey, Tuan. Apa yang penting di sini, kami sememangnya tidak mahu rakyat ataupun pembayar cukai di luar sana mengalami perasaan takut dan juga getar kepada lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Kami mahu dilihat oleh masyarakat sebagai lembaga hasil ini adalah sebagai satu konsultan yang memberi nasihat dan juga pendidikan agar pembayar cukai dapat melaporkan cukai ataupun pendapatan mereka dengan tepat dan juga betul. Kita ni sebagai smart partnership. Ya. Baik Tuan, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya Tuan. Jadi mungkin ada pesanan akhir Tuan kepada penonton, dan yang penting juga Tuan, ialah kebelakangan ini ada juga scammer yang menggunakan lembaga hasil dalam negeri untuk memerangkap dan juga menipu orang ramai dan sebagainya. Jadi mungkin pesanan dan juga nasihat Tuan lah kepada penonton-penonton yang sedang bersama kita di ruang bicara ketika ini, Tuan. Saya juga ingin di kesempatan ini, saya juga ingin menasihatkan kepada orang ramai supaya berhati-hati dengan skema. Sebab kebelakangan ini banyak juga skema-skema yang menggunakan nama lembaga hasil untuk memerangkap masyarakat di luar sana. Dan untuk pengetahuan penonton rancangan ini, bahawa apa-apa transaksi dengan lembaga hasil, terutamanya bayaran, perlulah dibuat atas nama ketua pengarah hasil dalam negeri, dan bayaran mestilah dibuat melalui bank ataupun transaksi di bank. Dan sekiranya masyarakat menerima apa-apa panggilan telefon sebelum melaksanakan apa-apa permohonan, sekiranya timbul apa-apa keraguan, saya pohon kepada masyarakat di luar sana supaya membuat pengesahan dengan lembaga hasil dalam negeri ataupun melalui AK line kami bernombor 03 89 11 1000, ataupun boleh hadir ke mana-mana cawangan lembaga hasil dalam negeri yang berdekatan. Itu saya nasihat. Saya ingatkan sekali lagi supaya kita berhati-hati dengan skema ni. Baik Tuan, itu penghujung sebenarnya ataupun pengakhiran kepada perbincangan kita. Tapi mungkin di masa-masa yang akan datang Tuan, selepas PKP ini, barangkali Tuan, kita boleh duduk bersama di ruang bicara ini untuk bercakap lebih panjang lagi berkaitan dengan isu ini, kerana ini merupakan isu yang cukup penting sebenarnya dan perlu diwar-warkan dari masa ke semasa kepada rakyat jelata, terutamanya kepada mereka yang mungkin sudah pun berada pada kategori untuk layak membayar cukai. Jadi setinggi-tinggi terima kasih kepada yang berbahagia Cik Muhammad Sukri, Cik Husin, iaitu pengarah Jabatan Pematuhan Cukai Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia, kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Dan tentunya kita juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Jangan lupa, kita masih lagi berjuang menentang COVID-19. Kita belum lagi menang. Jadi patuhilah segala SOP yang telah pun ditetapkan. Dan jangan lupa, kita jaga kita jaga keluarga kita, dan yang penting juga jangan lupa kita jaga negara kita. Jumpa lagi. Bersama membangunkan negara tercinta kita.
untuk Malaysia.